World Mission Report. Happy Sabat kepada kita semua. Cerita mision kita pada Sabat ini bertajuk Keputusan yang Bijak. Jenius berkata bahawa dia telah membuat keputusan yang tidak bijak ketika berumur 14 tahun. Ketika itulah dia merokok buat pertama kali di Bulawayo, Zimbabwe. Jenius sebenarnya tidak merancang untuk merokok. Pada masa itu, ibu saudaranya sedang membuat persiapan untuk berkahwin dalam beberapa bulan, dan dia meminta Jenius untuk mengambil bahagian dalam tarian tradisional semasa majlis perkawinan. Dia mengupah 5 lelaki untuk membuat persembahan tarian di majlis itu, dan dia meminta Jenius menari bersama mereka. Dia juga meminta kelima-lima penari itu untuk memberikan latihan tarian kepada Jenius. Jenius seronok berlatih menari bersama para penari di halaman belakang rumah ibu saudaranya. Lelaki-lelaki muda itu mengajarnya cara menari. Kemudian salah seorang daripada mereka menawarkan sebatang rokok kepadanya. Jenius memandang rokok yang sudah separuh dihisap itu. Dia sebenarnya tidak mahu mengambilnya, tetapi dia takut para penari akan menertawakannya jika dia menolak. Jenius mengambil rokok itu. Dia tercekik dan terbatuk apabila asap yang kering dan pahit memenuhi kerongkong dan paru-parunya. Sepanjang 2 bulan seterusnya, semasa sesi latihan, para penari mengajar Jenius cara merokok tanpa tercekik dan batuk. Mula-mula, mereka mengajarnya merokok tembakau. Kemudian, mereka mengajarnya merokok ganja, yang merupakan bahan terlarang di Zimbabwe. Jenius mula membeli tembakau dan ganja dengan uang saku yang diterimanya daripada ibu bapanya. Lama-kelamaan, Jenius berhenti membeli tembakau dan hanya membeli ganja. Selepas majlis perkawinan, Jenius tidak lagi berjumpa dengan para penari itu, tetapi dia terus merokok ganja. Jenius bukan berasal dari keluarga Advent hari ke-7, tetapi dia telah belajar di sebuah sekolah Advent hari ke-7 selama setahun yang lalu. Pada satu hari, dia membuat keputusan untuk merokok ganja di sekolah. Dia dan seorang rakannya yang biasa merokok bersamanya di rumah menyelinap ke belakang tanda sekolah. Apabila mereka selesai merokok, mereka kembali ke bilik darjah. Bau asap ganja itu mungkin melekat pada Jenius kerana hampir serta-merta dia dipanggil ke pejabat seorang guru. "Siapa yang merokok bersama kamu?" tanya guru itu. Jenius berasa takut. Dia memberitahu nama rakannya. Guru itu memberi amaran kepada kedua-dua mereka. "Jika kamu lakukan ini lagi, kamu akan dibuang sekolah," katanya. Rakannya merokok lagi kemudian dan telah dibuang sekolah. Tetapi Jenius berjanji kepada guru itu pada ketika itu bahawa dia tidak akan merokok lagi, bukan di sekolah dan bukan juga di luar sekolah. Ibu Jenius sangat kecewa apabila mengetahui bahawa dia telah merokok. Apabila dia telah mendapat tahu tentang para penari itu, dia melarang Jenius daripada berjumpa dengan mereka lagi. Jenius pun sebenarnya sudah lama tidak berjumpa dengan mereka. Jadi adalah mudah baginya untuk berjanji tidak akan bergaul dengan mereka lagi. Namun, ternyata lebih sukar untuk berhenti merokok ganja. Jenius tidak merokok setiap hari, tetapi dia masih mempunyai keinginan untuk merokok. Ketika dia bergelut untuk berhenti, dia teringat bahawa dia telah belajar di sekolah bahawa dia boleh berdoa kepada Tuhan tentang apa saja. Dia memohon kepada Tuhan untuk mengampuninya kerana merokok, dan dia meminta pertolongan untuk berhenti. Pada saat itu juga, keinginannya untuk merokok ganja hilang. Jenius berasa sangat hairan dan kagum. Dia ingin mengenali Tuhan dengan lebih mendalam, lalu dia mula membaca Alkitab. Kemudian Jenius membuat keputusan yang dianggapnya sebagai keputusan paling bijak dalam hidupnya. Setahun selepas dia berhenti merokok, dia menyerahkan hatinya kepada Yesus dan dibaptiskan. Hari ini, tiada apa yang lebih penting bagi remaja berusia 16 tahun itu selain memulakan harinya dengan membaca Alkitab dan berdoa. "Luangkan masa bersama Tuhan," katanya. Yeremia 33 ayat 3. "Berserulah kepadaku
maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terfahami, yakni hal-hal yang tidak kamu ketahui. Happy Sabat!